Sekejap ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, seperti biasa saya sering mengucapkan tahniah dan syabas kepada yang dah masuk kelas dan Pak Utarik saya rasa tak ada masalah. Cuma kebelakangan ini ada seorang yang tak masuk kelas dah beberapa kali sesi. Okey, so tak ada masalah. Nanti saya akan reach lah siapa yang ada problem untuk masuk kelas tu, apa masalah sebenar. Baik, so hari ini kita akan sambung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Saya cuba secepat mungkin, tapi dalam masa cepat tu pun saya akan pastikan apa yang kita nak sampaikan itu kamu faham, okey? So hari ini kita akan masuk kepada faktor-faktor yang lain dan kita akan habiskan teruslah. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, saya nak imbas dahululah. Seperti biasa saya sentiasa mulakan dengan imbasan supaya kita ada connection dengan apa yang sebelum kita belajar dan juga selepas. Jadi, so hari ini kita akan masuk kepada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kadar tindak balas. Pada kelas sebelum ini, kita dah pergi sedikit penerangan berkenaan dengan faktor yang pertama iaitu saiz bahan. Okay. So kita dah tahu mengapa saiz bahan itu penting dalam mempengaruhi kadar tindak balas. Saiz bahan yang macam mana yang akan meningkatkan kadar tindak balas. Jadi kadar tindak balas itu akan meningkat disebabkan dengan adanya frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, so bila disebut frekuensi, ingat dia adalah kekerapan. Jadi bila kita sebut kekerapan itu, pelanggaran berkesan itu tidak kesemua pelanggaran dipanggil pelanggaran berkesan. Okey, tetapi kita tahu apabila kita nak nak menyebabkan berlaku pelanggaran berkesan, sudah tentulah mesti kena ada pelanggaran. Jadi dengan secara tak langsungnya, apabila kita nak meningkatkan pelanggaran berkesan, kita mesti meningkatkan pelanggaran, jumlah pelanggaran juga. Jadi sebab itu frekuensi pelanggaran itu kita mesti tingkatkan. Okey, supaya makin banyak pelanggaran, semakin banyak kita boleh hasilkan pelanggaran berkesan. Okey, berbanding dengan sedikit sahaja dia tak berlanggar, sudah tentulah pelanggaran berkesan juga sikit. Okey. Jadi, apa yang nak meningkatkan frekuensi pelanggaran itu? Yang pertama kita dah belajar iaitu saiz bahan. Jadi, dalam saiz bahan itu ada kata kunci yang awak perlu ingat iaitu yang pertama adalah dihubungkan dengan jumlah luas permukaan yang terdedah dengan tindak balas. Okey. So, yang ini sangat penting sebab ini adalah kata kunci. Apabila setiap faktor tu dia ada masing-masing punya kata kunci. Yang ini ni, okay. Yang dua ni satu, ini dua. Ini memang tetap. Maksudnya tak kisahlah faktornya apa. Untuk meningkatkan kadar tindak balas, dia mesti terhasilnya frekuensi pelanggaran berkesan dan meningkatkan frekuensi pelanggaran. Tak kisah faktornya apa. Cuma yang menyebabkan frekuensi pelanggaran itu meningkat ataupun menurun ke, inilah dia faktor-faktornya. Dan setiap faktor ada kata kuncinya. Jadi kalau saiz bahan, kata kuncinya adalah jumlah luas permukaan terdedah. Kenapa? Sebab semakin banyak kontak. Okay, so bila kontak, of course lah akan ada pelanggaran yang berlaku dan of course lah juga kalau ada frekuensi pelanggaran yang tinggi, mestilah akan ada juga pelanggaran berkesan sekiranya ia memenuhi syarat-syaratnya. Okay, so itu apa yang kita dah belajar dalam kelas sebelum ini. Baik, hari ini kita akan masuk kepada faktor yang lain. Yang pertama adalah faktor suhu. So, ingat bila kita nak meningkatkan kadar tindak balas, kita mesti meningkatkan frekuensi pelanggaran berkesan. Jadi, okey, kalau saiz kontak, jumlah luas permukaan. Tetapi kalau suhu, so of course bila suhu kita naikkan dia punya haba kan, kita bekalkan haba, jadi suhu meningkat dan of course apa yang akan berlaku, dia punya partikel-partikel atau kita panggil sebagai zarah. Zarah dalam bahan tindak balas itu, dia akan bergerak dengan lebih laju. Baik, kata kunci yang kedua ini adalah dari segi teori
kinetik. Okay, so bila kita sebut sebagai kinetik, maksudnya kita refer kepada pergerakan. Kinetik, kita refer kepada pergerakan. So, tenaga kinetik hanya ada pada sesuatu yang bergerak. Okay, tenaga kinetik tiada pada objek pegun. So, kinetik ada pada objek yang bergerak. So, dengan cara menaikkan tenaga kinetik, maksudnya secara tak langsung kita melajukan pergerakan zarah. Jadi, dengan cara apa kita nak lajukan dia? Dengan membekalkan haba. Alright? So, kita tahu apabila haba dibekalkan, kalau kamu dapat lihat di situ, zarah itu bergerak dengan lebih laju. So, bila dia bergerak dengan lebih laju, of course, dia akan lagi banyak kali berlanggar, lagi kerap dia berlanggar antara satu sama lain. So, of course, okay, ingat dalam penerangan, saya pergi kepada slide sebelum ni. Sebenarnya ini adalah saya, saya sambung slide yang sebelum ini sekejap Mana slide penerangan tu? Okey, yang ni. Okey, so ini adalah slide penerangan kan. Kalau kamu perhatikan, kamu tengok dekat sini petak ketiga terakhir, ni 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Alright. Petak 3, 4, 5 dalam huraian sebarang faktor, kekalkan dia. Kekalkan dia. Maksudnya, kamu tak akan ubah. So, apa yang kamu ubah hanyalah huraian pertama dan kedua. Depends kepada faktor apa. Kalau saiz, awak akan cakap tentang jumlah luas. Tapi kalau suhu, kita akan bercakap tentang teori kinetik. Tapi huraian yang ketiga, 4, 5 semua ada. So, kita maintainkan dia. So, apa yang berlaku kadang-kala pelajar ni, dia ingat cikgu terlalu banyak sangat hafal. Sebenarnya benda yang kita nak ingat tu sedikit sahaja. Tapi bergantung kepada kebijaksanaan awak macam mana awak nak ingat. Sebenarnya benda tu berulang. Berulang. Penerangan dia berulang. Cuma awak kena tahu apa kata kunci bagi setiap faktor yang kita nak kaji tu. Okay, so kita back balik kepada suhu tadi. Okay, so ini suhu tadi. So, apabila kamu menerangkan, menghuraikan, kamu tengok dekat dalam petak ni. Apabila suhu bertambah, tenaga kinetik zarah bahan bertindak balas bertambah. So, nombor 1 kita sebut tenaga kinetik. Okay, so yang saya gariskan itu adalah kata kuncinya. Wajib ada. Kita mesti ingat tenaga kinetik. So, apa berlaku kalau tenaga kinetik bertambah? Ada pelajar dia stop sampai situ. Kita kena terangkan apa yang berlaku tentang apabila tenaga kinetik bertambah. Lebih banyak zarah bertenaga untuk mengatasi tenaga pengaktifan. So, ingat lagi kita ada belajar tentang tenaga pengaktifan. Setiap tindak balas dia mesti lepas tenaga pengaktifan, barulah kita panggil sebagai pelanggaran berkesan. Jadi kita perlukan lebih banyak tenaga. Jadi sebab itu kita perlu tingkatkan tenaga kinetiknya supaya pergerakan zarah itu lebih laju. Okey? Bila tenaga kinetik bertambah, zarah bergerak dengan lebih laju. Maka nampak tak yang ketiga ni, yang ketiga keempat ni dia tetap sama. Tetapi yang penting adalah pelanggaran berkesan. Okey? Istilah pelanggaran berkesan tu penting. Cuma dekat sini dia kurang, dia tak beritahu tentang frekuensi pelanggaran. Tapi untuk kamu, maintainkan tadi yang saya kata nombor 3, 4 dan 5. Nombor 5 kalau kamu perhatikan, itu wajib ada apa yang berlaku ke atas kadar tindak balas. Bertambah ke, berkurang ke, okey? So, ingat yang ini. Okey, baik. Kalau kamu perhatikan dalam buku teks ada satu penerangan eksperimen. Saya dah tunjukkan kamu video kan, video tentang pelaksanaan eksperimen tu tak? Video untuk pelaksanaan eksperimen tu adalah apabila kita melihat kepada, kita nak kaji kadar tindak balas, kita lihat kepada sama ada berapa masa yang diambil untuk tanda X itu hilang. Okey, sekejap dia macam hang pula sebenarnya. Okey, yang ni. Okey, saya besarkan
Okey. So nampak tu, kalau kamu masih ingat lagi sebelum kita berakhir kelas pada hari Ahad hari tu, saya ada tunjukkan kamu satu video menunjukkan bagaimana amali untuk melaksanakan eksperimen penentuan kadar tindak balas yang melibatkan suhu. Apa yang kita buat adalah kita akan menggunakan suhu natrium thiosulfat itu yang berbeza-beza. So kita akan panaskan. Perlu diingat apabila pemanasan kebiasaannya kita akan tingkatkan 10 darjah Celsius. Tapi suhu itu kita dah tetapkan awal-awal. Maksudnya contoh suhu bilik ada satu, kemudian kita tingkatkan kepada 40 darjah Celsius, 50 darjah Celsius, 60. Kita dah siap-siap dan kita buat satu table. Okay, so kita buat satu-satu. Kita campurkan asid sulfurik on jam randik. Pastikan kita ada tanda cross. Okay, so saya harap yang itu awak dah dapat bayangkan sebab saya dah tunjukkan video. So itu kesan suhu. Nanti berapa masa yang diambil kita catatkan. Perlu diingat di sini, apabila kita mencatatkan suhu, kita akan buat dekat jadual kan yang kita namakan sebagai penjadualan data tu. Okey, kita catatkan suhu. Of course, secara teorinya, yang suhu tinggi, contoh suhu tinggi dekat last kali kan, katalah 80 darjah Celsius suhu tinggi, mestilah masa yang diambil akan lebih singkat. Contohnya 10 saat. Berbanding dengan yang sebelum ni 60 darjah Celsius mungkin 80 saat. 40 ke 50 macam tu lah. Tapi yang pentingnya dia lebih singkat. So, awak ingat dekat sini apabila kita nak memplot graf kita sentiasa plot. Apabila kadar tindak balas ini kita plot tu graf tu. Okey, ni apa yang kita kaji lah. Dia mesti satu per masa. Okey? Sebab apa? Kadar tindak balas dia berkadar songsang dengan masa. Jadi semakin cepat tindak balas itu berlaku, maka kadar tindak balasnya tinggi. So, sentiasa ingat sebab kita nak dapatkan satu graf yang meningkat kan. Jadi kita plot mesti satu per masa. So, itu sedikit kemahiran yang awak perlu adalah. Kadang-kadang pelajar dia tak sedar benda yang remeh macam tu, kadang-kadang dalam peperiksaan dia terlupa. Alright? So ingat tu, dia mesti satu per masa sebab kita nak dia bagi berkadar langsung. Kalau dia dengan masa dia berkadar songsang. Alright. So kalau kamu perhatikan suhu ini ada perbincangan. Kalau kamu tengok dekat soalan dalam buku teks tu, dekat bahagian prosedur, saya combinekan soalan suhu dengan kepekatan. Okey, sebelah ni adalah kepekatan tetapi kepekatan sekejap lagi saya akan terangkan kenapa. Tapi dari sudut amalinya, eksperimennya sama. Dia menggunakan tanda X tu. Okey? Sebab dia berbeza dengan yang saiz tadi. Saiz tadi tu kita kumpulkan gas. Tapi kalau untuk suhu dengan kepekatan, kita ambil masa untuk tanda X tu hilang. So, suhu dengan kepekatan dia sama. So, saya sekaligus saja menerangkan prosedur eksperimennya. Cuma kalau kepekatan yang kita ubah bukan suhu, kita maintainkan suhu, kita ubahkan kepekatan natrium thiosulfatnya. Cuma, dari segi perbincangannya, iaitu soalannya, saya kumpulkan sekali. Maksudnya, contoh ini adalah soalan yang dalam prosedur kepekatan. Tapi ia juga boleh ditanya dalam prosedur suhu. Okey, apa dia? Sekejap saya zoom in. Okay. Sekejap ya. Okey, so ini saya ambil daripada perbincangan. Kita akan cuba jawab soalan yang pertama, dia tanya, ada dekat sini sebenarnya saya dah sediakan soalan. Yang kebiasaannya ditanya. Okey. Okey, so kalau kamu perhatikan, soalan yang biasa ditanya adalah first kali ni, apakah perubahan yang diukur, apakah perubahan yang diukur dalam eksperimen ini untuk menentukan kadar tindak balas. So dalam dia kata kuncinya dalam eksperimen ini. So perlu diingat setiap faktor kadar tindak balas ada eksperimen yang berbeza. Contoh saiz tu dia mengumpulkan
isi padu gas. So yang diukur adalah isi padu gas pada masa-masa tertentu. Tetapi untuk soalan yang faktor suhu dengan kepekatan, so dia berbeza. Okay. So apa yang diukur dalam eksperimen ini adalah pembentukan pepejal. Kenapa kita kata pembentukan pepejal? Back balik kepada sini. Okay, so ini adalah eksperimen kan. So kita nak mengkaji berapakah masa yang diambil untuk tanda X itu hilang. Kenapa tanda X boleh hilang? Kerana hasilnya mendakkan. Mendakkan itu yang menutupi dasar kelalang kun. Ini kan kelalang kun kan? Okey, yang menyebabkan tanda X itu hilang apabila terbentuknya mendakkan di dasar kelalang kun itu. Okey, so apabila masa itu berlalu, semakin banyak mendakkan yang terhasil. Okey, so lama-lama dia akan tutup. So kecepatan tanda X itu hilang, kita akan ukur untuk menentukan kadar tindak balas. Okey, so apakah yang diukur adalah pembentukan pepejal, yang mana pepejal itu tidak larut. Kalau awak tulis mendakkan pun diterima. Alright. So seterusnya dia akan tanya, okay, apakah sebenarnya yang menyebabkan tanda X itu hilang? Soalan ni. Namakan bahan yang menyebabkan tanda X hilang. Jadi, back balik kepada bahan apa yang kita gunakan. Okey, baik. Ingat dekat sini, apabila faktor suhu dan kepekatan, kita menggunakan bahan natrium thiosulfide. Mengapa? Kerana apabila kita menggunakan natrium thiosulfide, kita tindak balaskan dengan asid. Apa yang berlaku adalah, ini saya dah letakkan di sini, persamaan kimianya. Alright. So, kita ambil persamaan ion sebab kita nak lihat apakah yang utama yang menghasilkan mendakkan tersebut. So, natrium thiosulfide kita merujuk kepada ion thiosulfide-nya. Alright. Ion thiosulfide daripada natrium thiosulfide itu, dia akan bertindak balas dengan ion hidrogen daripada asid. Okey. So, apa yang berlaku apabila kita tambahkan asid? Dia akan menyebabkan terbentuknya pepejal yang kita namakan sulfur. Okey. So, sulfur inilah yang menyebabkan pemendakan. Inilah dia pepejal yang tidak larut tersebut. Okey. So, pepejal inilah sebenarnya yang menutupi bahagian dasar kelalang, yang menyebabkan kita tak nampak lagi tanda X. Okay, so ini adalah pepejalnya. Okay, so inilah dia punca kenapa tanda X itu boleh hilang. Alright, so natrium thiosulfide itu akan menghasilkan pepejal sulfur apabila bertindak balas dengan ion hidrogen daripada asid. Alright, so kalau ditanya apakah yang menyebabkan dasar kelalang atau tanda X itu tidak nampak, ni jawapannya adalah sulfur. Okey, sulfur adalah dalam keadaan pepejal. Alright, so soalan-soalan ini sebenarnya adalah soalan dalam buku teks tapi tak ada jawapan. So ini adalah jawapannya. Jangan risau, nanti slide ini seperti biasa awak boleh buka pada bila-bila masa untuk awak catat dalam buku nota. Okey, so seterusnya soalan yang sering juga ditanya. Okey. Okey. Apakah langkah-langkah yang diamalkan supaya tahap kekeruhan itu sama dicapai? Ini selalu keluar dalam exam. Okey. So, ini dengan kata lainnya adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, selain daripada faktor. Contoh kita ada 4 faktor kan? Kalau kita nak kaji suhu, of course, faktor lain seperti kepekatan, saiz dan juga makin ke apa ke, kalau awak guna, dimaintainkan. Selain daripada itu, sekarang take note. Okey, selain daripada itu, sebenarnya ada perkara lain yang kita perlu ambil berat, iaitu di mana saiz kelalang kun. Okey, ini selalu ditanya, alright? Saiz kelalang kun mesti dimaintainkan. Kenapa? Baik, sekarang saya cuba lukiskan. Sekiranya saya menggunakan saiz kelalang kun yang berbeza, di mana
dasarnya itu lebih lebar. Okey, dasarnya itu lebih lebar. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku kalau saya menggunakan kelalang kun saiz dasarnya itu lebih lebar? Adakah apa ni kita panggil masa untuk tanda X itu hilang sama dengan apabila kita menggunakan saiz yang lebih kecil, saiz dasar yang lebih kecil, sama tak? Sebenarnya saya maintainkan je suhu sama, saiz sama, tapi apabila saya menggunakan saiz kelalang yang berbeza, adakah masa untuk tanda X itu hilang sama? Saya tanya. Ada sama tak? Okey, kunci tu sebab ada T tu. Tidak, memerlukan masa yang lebih lama. Kenapa? Yes, betul. Dia tak mempunyai masa yang sama. Kenapa dia mengambil masa yang lebih lama? Ini guna awak punya general knowledge. Okey, general knowledge kita. Kenapa saiz kelalang yang dasarnya itu lebih besar, dia akan menggunakan masa yang lebih lama untuk kita menghilangkan tanda X itu. Kenapa? Ini general knowledge tau. Ini sebenarnya tiada penerangan ini dalam buku teks kalau tak silap saya, tetapi dia pernah keluar dalam exam. Alright? So dia awak perlu jawab berdasarkan kemahiran knowledge awak. Knowledge. General knowledge. Okay? Yes, betul. Luas permukaannya lebih besar. Okay? Betul lah. Kalau luas permukaan lebih besar, contohlah saya ada dulang. Ni dulang. Siapa yang tak tahu dulang? Dulang tu macam tray lah kan. Dia tray. Tray kecil dengan tray besar. Okey. Saya ada satu, saya nak taburkan gula. Contohnya, gula saya tu sama je. Tapi bila saya tabur, adakah tahap taburan saya itu sama dengan saya menggunakan yang kecil dan yang besar? Mana yang akan lebih menutupi dengan penuh? Mestilah tray yang kecil, betul tak? Sebab tray kecil dia muat untuk kita taburkan garam yang sama tadi tu. Berbanding kalau saya menggunakan satu tray yang besar, ni tray yang besar, tapi saya punya kandungan gula tadi tu sama. Saya tabur, apa yang saya dapati? Saya dapati dalam tray yang besar ini akan lebih banyak gap-gap kosong yang tidak terisi, betul tak? Jadi dekat situ dia akan memberi efek kepada penutupan dasar. Jadi kalau kita guna kelalang yang lebih besar di bawah ni, dasarnya besar, maka kita akan ambil masa lebih lama untuk kita tutup bawah tu sebab kita perlukan lebih banyak mendakan. Kan? So bila kita perlukan lebih banyak mendakan, maksudnya kita kena biar dengan lebih lama tindak balas itu berlaku. So dia akan beri efek kepada masanya. Sedangkan sebenarnya saya tak mengubah pun dari sudut suhu, saya tak mengubah pun dari sudut saiz, masih sama. Cuma kelalang punya saiz yang berbeza. Nampak tak? Kadang-kadang ia sangat penting contohnya kalau kita buat eksperimen dekat lab. Tiba-tiba tak cukup kelalang. Kelalang yang saiz yang kita guna first tu tak sama. So awak pun, ambil je lah mana-mana kot. Sama je kan sebab kita tak ubah bahan. Tidak, awak kena take note di situ saiz kelalang juga memainkan peranan sebab yang kita ukur adalah pembentukan mendakan. Sebab ialah yang menentukan masa tanda X itu hilang. Alright? So itu sangat penting. So please ingat benda tu sebab kadang-kadang ia tidak dinyatakan di dalam buku. Okay? So dekat sini kamu tengok campuran isi padu dikekalkan. Okay, tu tinggi. Inilah dia yang saya panggil tinggi. Sebenarnya tinggi itu dia kuranglah tepat tapi awak lebih kepada saiz. Saiz yang mana dasar. Saiz dasar kelalang kod. Okey, sebab dasar itu yang kita letak di atas tanda X di bawah Okey. So itu adalah penerangannya. Dan yang terakhir, sekejap Okey, dekat bahagian sini. Okey, so dia selain daripada dia tanya technical macam tu, dia juga boleh tanya persamaan ion lah.
So persamaan ion, of course kita kena ambil kira dari segi apakah bahan yang kita guna. So ini saya dah tunjukkan tadi. So persamaan ion bagi tindak balas maksudnya kita tunjukkan apakah ion yang mengalami perubahan. Jadi ion tiosulfat itu dia berubah menjadi pepejah sulfur. Jadi kita ambil ion tiosulfat iaitu N-ionnya dan asidnya adalah hidrogen. So dia akan membentuk sulfur gas sulfur dioksida dan juga air. Okey, tapi dekat sini kita bukan mengumpul gas. Ingat ni ada gas kan, tapi untuk eksperimen ni kita tak refer kepada gas. Kita refer kepada sulfur. So ingat setiap eksperimen dia berbeza-beza kita punya fokus kita dekat mana. Dari segi hasil memang ada 3 ni hasil berbeza. Tapi ingat yang kita fokus adalah sulfur kerana kita melihat kepada masa tanda X itu hilang. Alright. So seterusnya, soalan seterusnya adalah bolehkah asid sulfurik untuk eksperimen ini kita combinekan asid sulfurik dengan natrium tiosulfat. Dia tanya, adakah boleh asid sulfurik itu digantikan dengan asid lain lah. Senang cerita, asid lain. Jawapannya boleh. Kerana apa? Kerana untuk pembentukan sulfur itu, syaratnya adalah sebenarnya dia perlu bertindak balas dengan ion hidrogen. So, semua asid pun apabila dia mengion, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Tak kira dia asid apa. Asid nitrik, asid sulfurik, asid hidroklorik. Asalkan dia ada ion hidrogen yang mana ia merupakan identiti bagi asid, maka kita boleh guna sahaja. Okey? So kita boleh guna selain daripada asid sulfurik, kita boleh guna asid hidroklorik dan juga kalau asid itu boleh mengion. Syaratnya mengion. Apabila mengion, of course dia akan menghasilkan ion hidrogen. So ada ion hidrogen, maka bolehlah tindak balas ini berlaku. Alright? So itu dalam suhu, faktor suhu. Jadi saya telah menerangkan. Okay, saya buat rumusan sedikit untuk suhu. Sekejap. Saya zoom out sekejap. Alright, so saya dah menerangkan dari sudut hujahan mengapa suhu tinggi akan meningkatkan kadar tindak balas. Ingat dari segi teori kinetik. Bila disebut teori kinetik, pergerakannya akan lebih laju. So, of course, kadar tindak balasnya meningkat. Okay? So, kadar tindak balas bertambah meningkat pun boleh apabila kita ada perbandingan antara dua. Alright? So, kita pergi kepada kesan kepekatan. Ingat, semua soalan-soalan yang saya bincangkan tu tadi boleh ditanya juga dalam kepekatan. Kepekatan sama dia punya soalan. Cuma dari segi penerangan. Mengapa? Okey, sekarang kita tengok dari faktor kepekatan. Kepekatan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah yang akan meningkatkan kadar tindak balas. Alright. So, apabila kita sebut kepekatan, maksudnya kita refer kepada bilangan zarah-zarah di dalam itu. Semakin pekat, maksudnya semakin banyak zarah di dalam suatu larutan. Okay, so kita tengok ni bilangan zarah tu. Kepekatan tinggi, kalau kamu nampak, bilangan zarah itu lebih banyak berbanding dengan yang rendah kan. So, ingat, back balik kepada kita punya basic. Untuk meningkatkan kadar tindak balas, mesti frekuensi pelanggaran tinggi. Mesti frekuensi pelanggaran berkesan tinggi. So, untuk meningkatkan frekuensi, of course, faktornya mesti kena banyak yang contact each other. Okay? So, caranya adalah salah satunya kita tingkatkan bilangan zarah di dalam suatu bahan tersebut. Bilangan zarahnya. Okay, jadi macam dalam satu kelas yang kosong, contoh ada 10 orang berbanding dengan 50 orang. So, mana yang akan lebih saling berlanggar satu sama lain? Mestilah yang penuh, yang padat kan, sebab tak ada ruang untuk dia. Bukanlah sampai tak ada ruang. Okey, dekat sini awak jangan anggap sampai tak ada ruang sebab kita nak dia ada pergerakan. So, at least kita refer kepada bilangan zarah yang boleh menyebabkan meningkatnya contact each other. Okay, so apabila kepekatan bahan tindak balas bertambah, maka okay, tengok dekat sini, dekat mana yang kita ubah. Ingat, dekat first. Ni first Saya ambil yang ini first. Yang second yang ini.
Alright, so ingat first dengan second itu yang diubahkan. Yang ketiga, 4, 5 stay. So jangan diubahkan dari segi huraiannya. Alright, so sekarang ni apabila kepekatan bahan tindak balas bertambah, maka bilangan zarah, ini dia punya keyword dia. Bilangan zarah per unit isi padu. Maksudnya dalam satu larutan yang sama, apabila kepekatannya bertambah, maka bilangan zarah dia bertambah. Maka apa yang berlaku? Third, fourth, fifth, semua akan sama. Dia akan meningkat. Okay? So nampak tak penerangan dia tu sama sahaja. Okay? So saya rasa apabila senang cerita, faktor kepekatan ni kalau awak dah kuasai satu faktor, awak tak ada masalah untuk huraian faktor lain. Okay? Yang penting adalah awak kuasai kadar tindak balas tersebut. Apa yang menyebabkan kadar tindak balas itu meningkat? Okay? Apa dia punya keyword? Keyword dia frekuensi pelanggaran berkesan. Okay? So dekat sini ni, ada satu soalan yang saya nak tanya. Okay, sekarang ni adalah kepekatan. Saya tanya, adakah isi padu mempengaruhi kadar tindak balas? Siapa ada idea? Sekarang saya tanya isi padu. Adakah isi padu bahan mempengaruhi kadar tindak balas? Siapa ada jawapan? Siapa ada idea? Soalan saya, adakah isi padu mempengaruhi kadar tindak balas? Siapa ada idea? Siapa yang dalam Jamboard boleh letak sticky note mungkin. Adakah isi padu mempengaruhi kadar tindak balas? Itu soalan saya. Tadi saya menerangkan dari segi kepekatan kan. Kepekatan kita refer kepada bilangan zarah. Adakah isi padu mempengaruhi kadar tindak balas? Okey, ada yang jawab tidak. Okey, lain ada yang jawab ya tak? Saya nak tengok ada yang jawab ya ke tidak. Yang tidak ni rasa-rasa apa puncanya? Kenapa ia tidak mempengaruhi? Ada idea? Okey, tak apa. Jawapannya betul. Ni siapa yang tulis ni? Tidak, yes. Isi padu dia tidak mempengaruhi kadar tindak balas. Dengan kata lainnya, apabila saya melukis graf, saya melukis graf, macam lambat sikit saya punya. Okey. Bila saya lukis graf, okey, ini graf biasa. Apabila saya rendahkan kepekatan, ni bukan macam ni tegak. Okey. Graf saya akan lebih landai. Tetapi yang di hujung ni still sama. Kenapa sama? Kerana apabila saya menggunakan isi padu yang sama dan of course, ingat lagi saya kata level graf yang menyebabkan level graf itu berubah atas dengan bawah yang di sebelah hujung. Ingat kita bahagikan graf kepada dua bahagian. Okey, ni bahagian pertama, ini bahagian kedua. Yang bahagian kedua ni dia lebih kepada hasil akhir. Okey, so level graf itu ditentukan oleh bilangan mol, ketinggian ataupun kita panggil senang cerita bilangan mol, okey, yang mempengaruhi ketinggian graf. Okey. Yang nombor satu itu kita refer kepada kadar tindak balas. KTB. KTB tu kadar tindak balas punya short form. Alright, kadar tindak balas itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kita dah kaji, iaitu ada 4. Alright. So, sama ada kadar tindak balas tinggi ataupun rendah. Tetapi, sekiranya kita menggunakan bilangan mol yang sama, okey, maksudnya dari segi isi padunya, kita combine dengan dia punya kepekatan yang mana awak tahu untuk mencari bilangan mol dia punya rumus adalah MV per 1000 kan. Jadi kita combinekan kepekatan dengan isi padu, okey. Barulah dia akan beri efek kepada nombor 2.
kalau dia still sama, so nombor 2 tu dia akan sama sahaja. Yang berbeza adalah dari segi faktor tu lah. Jadi isi padu itu tidak memainkan peranan di dalam kawasan yang pertama. Dia tak mainkan peranan. Dia mainkan peranan di kawasan nombor 2 sahaja. Okey, sama ada dia berada di bawah ataupun di atas. So kalau dia berada di bawah, levelnya berbeza. So of course awak tahu ada peranan isi padu. Tetapi sekiranya graf itu sama level, isi padu tidak memainkan peranan. Jadi secara tak langsungnya, jawapan kepada soalan ini, adakah isi padu mempengaruhi kadar tindak balas? So dia tanya kadar So kadar kita refer kepada kawasan first. So dia tidak mempengaruhi. Isi padu dia hanya mempengaruhi bilangan mol ataupun ketinggian graf. Alright? So itu ingatlah, kadang-kadang boleh juga ditanya. Okay, adakah isi padu memainkan peranan? Okay, so itu dari segi penerangan tentang kepekatan. Baik, saya buat sekali imbas secara prosedur untuk kita jalankan eksperimen berkaitan dengan kepekatan. Tadi saya dah kata, kepekatan dia sama dengan suhu, di mana kita mengukur masa untuk tanda X itu hilang. Cuma yang berbeza dari sini adalah kepekatan yang diubah-ubah. So kalau kamu dapat lihat di sini, saya dah letakkan satu jadual. Jadual ini, okey. Sekejap, saya back balik kat sini. Okey, dari segi kesan kepekatan, untuk eksperimen, kita tahu kepekatan itu apabila kita, maksudnya bilangan zarah per unit isi padu kan. Jadi, kita akan menggunakan teknik pencairan untuk dalam makmal. Pencairan. Dia hang sekejap. Pencairan. Okay. Bila saya gerak slide, yang dalam Jamboard pun kena bergerak ke slide yang saya tunjukkan tu. Okey, so saya buatkan biji-biji ni mewakili dia punya zarah dalam larutan. Okey. Apabila kita nak cairkan, maksudnya kita nak rendahkan kepekatan, kita akan menggunakan teknik pencairan yang mana kita tambahkan air suling. Okey. So kita tambah air suling. So of course, dia akan lebih rendah per unit isi padu. Okey. So tambah lebih banyak air suling, semakin cair, semakin cair. Jadi konsep pencairan kita gunakan dalam eksperimen ini. Sebab itu, okey, sekarang saya nak pandu kamu cara untuk kamu fahamkan jadual ini. Baik, kamu perhatikan ini adalah penjadualan data. Fahamkan, first isi padu larutan natrium thiosulfat yang original. Okey, ini adalah isi padu 45. Sekarang ingat yang kita ubah kepekatan adalah natrium thiosulfat. Asid sulfurik kalau kamu perhatikan sama sahaja, maintain sahaja. So, untuk kita tahu kepekatan. Baik. So, isi padu air suling yang first ni tak ada. So, maksudnya kita guna original. Yang pekatnya adalah yang first. Kalau saya tanya, ini saya refer kepada eksperimen dalam buku teks yang mana dia dah kata kepekatannya adalah 0.2 M. Okay, so 0.2 M. Macam mana sebenarnya kalau kita nak dapat 0.2 M? Melalui teknik pencairan, kita tahu rumus dia adalah apa? M1V1 sama dengan M2V2. Betul tak? Ni sebelum, mana-mana sebelum pun boleh. Okay, M1V1 sama dengan M2V2. Ini teknik pencairan. So, first saya tunjuk dekat yang pertama. Okay, kita nak tahu kepekatan akhir. So, kalau boleh senang, yang kita nak cari, awak letak di bahagian depan. Okay. So, kepekatan yang akhir tu kita tak tahu. Kita letak sebagai M1. V1 yang akhirnya adalah 45 lah. Sebab apa? Sebab total campurkan natrium thiosulfat dengan air suling, kita akan dapat 45. Sekarang kita refer kepada natrium thiosulfat sahaja. Overall, dia punya isi padu 45.0. Okay. Sama dengan
M2V2 ni yang original. So, original M2 adalah 0.2. Okay. V2 ni yang asal 45. Sekejap ya. Okay, 45. So, untuk dapatkan kepekatan yang akhir, ni guna kaedah matematik lah. So, M1 sama dengan 0.2 darab dengan 45.0. Dia lambat saya tulis tu, kenapa ni? 45 bahagi dengan 45.0. Okey. Okey, so seorang tolong kirakan untuk saya berapa jawapan ni? Berapa jawapan ni? 0.2 darab 45.0 bahagi 45.0. Berapa jawapan yang awak dapat? Cuba tuliskan. Siapa yang ada dalam ruangan Jamboard ni, cuba tuliskan menggunakan sticky note berapa jawapan untuk ini. 0.2 darab 45 bahagi 45. Berapa jawapan awak? Okay, yes, betul 0.2. Saya drag yang ini sekejap. So, maksudnya di situ, kalau kita perhatikan, dia punya kepekatan sama dengan yang asal. Disebabkan oleh apa? Disebabkan kita tak ada tambah pun air suling. Alright, sekarang kita bergerak kepada nombor 2. Okay, so nombor 2, kita masih menggunakan rumus yang sama, iaitu M1V1 sama dengan M2V2. Saya terus short form dekat sini. Okay, so apa yang kamu ubah hanyalah dekat bahagian bawah. Alright, tengok Okay, so kita nak cari M1. Okay. V1 still sama, iaitu 45 sama dengan, okay, M2V2 tu adalah original natrium thiosulfate. So, kepekatan original still sama sebab kita masih maintainkan 0.2 sebab kita nak menggunakan kaedah pencairan kan. So, asalnya adalah 0.2. Berapa dia punya isi padu thiosulfate? 40.0. So, untuk dapatkan M1 iaitu kepekatan akhirnya, so kita buat macam tadi, 0.2 darab 40.0 bahagi dengan 45.0. Alright, so sekarang tolong kira untuk saya. Yang ini berapa jawapannya? Yang ini berapa jawapannya? 0.2 darab 40.0 bahagi 45. Betul ke 0.17? Semua kira? 0.2 darab 40 bahagi 45. 0.17. 0.17 ke kita ambil ni? So, kita ambil 0.18 kita akan bundarkan sebab dia 0.1777. Yes, 0.18. So, kalau kamu perhatikan dekat sini, okay. Tadi 0.2. Selepas kita cairkan, kita tambahkan air suling. Nampak tak? Sebab kita tambahkan 5 cm padu air suling, maka isi padu bagi larutan natrium thiosulfate itu kita kurangkan. Dengan cara itu, kita akan mengurangkan kepekatannya. Tetapi ingat faktor ini adalah faktor kepekatan. Yang menyebabkan kadar tindak balas itu berubah adalah kerana kepekatannya yang berkurang. Okay? So, 0.18. So, kamu nampak dia dah berubah. Okay? Dia dah semakin kurang. Kerana apa? Kamu nampak isi padu air suling itu bertambah. Jadi, di sini, kamu kena tahu cara untuk kira. Jadi, sekarang ni saya minta nanti kamu tolong kira nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 kepekatan natrium thiosulfate. Berapa? So, kita dah bincangkan 1 dengan 2. Awak tolong kirakan nombor 3, 4 dan 5. Alright? So, itulah dia bagaimana kita buat eksperimen yang berkaitan dengan kepekatan. Okay? Sekarang kita nak tengok kesan Munkin pula. Okey, sekarang saya terangkan. Dah 10-20. Okey, Munkin Munkin seperti yang saya dah kata, Munkin dia tidak menyebabkan
perubahan dari segi hasil ataupun jumlah kuantiti hasil tindak balas. Tiada apa-apa efek ke atas hasil ataupun bahan. Dia hanya akan meningkatkan atau mempercepatkan tindak balas tersebut. Kerana apa? Kita akan refer kepada gambar rajah profil tenaga ini. Seperti mana yang saya dah terangkan sebelum ini, okey, setiap tindak balas, okey, dia perlu melepasi tenaga pengaktifan. Barulah kita panggil sebagai tindak balas berkesan. So, selagi dia tak lepas, selagi itu kita tak boleh dia panggil dia tindak balas berkesan. Jadi, alternatif yang kita boleh buat adalah kita perlu rendahkan tenaga pengaktifan supaya dia taklah perlu kita panggil level yang tinggi. Tak perlu mengambil masa ataupun tak perlu bekerja keras untuk naikkan sehingga dia capai tenaga pengaktifan yang sepatutnya. Okey, sekarang kamu perhatikan tenaga gambar rajah profil tenaga. Yang ini yang asal. Okey, yang ini yang asal. Sampai hujung, yang sampai graf biru tu Tetapi apabila kita menggunakan mangkin, kita dapati, kamu tengok yang dot tu. So, dia merendahkan tenaga pengaktifan. Dengan cara itu, apabila suatu tindak balas itu sampai saja tahap sini, dia dah pun dipanggil frekuensi pelanggaran ataupun kita panggil sebagai pelanggaran berkesan. Sebab apa? Dia dah capai. Tenaga pengaktifan itu kita dah rendahkan. Taklah sampai maksimum. Kita rendahkan sedikit, dengan cara itu makin akan meningkatkan kadar tindak balas. Alright? So, tak kisah dia endotermik atau exotermik. Okay? Yang pastinya dia akan merendahkan tenaga pengaktifan. Alright? Juga saya nak kamu lihat dekat sini, dia punya sempadan. Dalam soalan juga kadang-kala dia akan tanya mana yang dipanggil tenaga pengaktifan. Kadang-kala pelajar dia keliru dia ingat kita bukan dia ingatlah, dia terlupa agaknya. Okey, dia pergi kata tenaga pengaktifan daripada atas puncak sampai bawah ni. Ingat, tenaga pengaktifan diukur dari bahan. So bahan itu adalah yang first di sini So, tak kisahlah dia exo ataupun endo. Kalau kamu perhatikan, kalau endo, bahan itu dia lebih rendah dia punya level dia. So, daripada situ. Daripada bahan ke atas. Okay. So, perlu diingat dekat situ, tenaga pengaktifan diukur dari mana ke mana. So, yang ini ni, yang first ni salah. Okay. Dia mesti dari bahan sampai ke puncak. So, kehadiran mangkin dia akan merendahkan. Tapi tengok dekat sini saya ada letakkan, okey, dekat sini, mangkin tidak akan mengubah kuantiti hasil tindak balas, okey. Dan juga jisim mangkin yang kita gunakan itu tidak akan berubah juga sebab dia tidak terlibat dalam penghasilan hasil tindak balas. Jadi, kemungkinan yang berubah hanyalah dia punya keadaan. Contoh, mangkin yang kita guna dalam keadaan ketulan, pada akhirnya dia akan berubah menjadi serbuk. Ataupun dia dah lebih halus, dia punya saiznya. Sebab dia dah berkontak. Maksudnya dia react. Kan dia react dengan bahan tapi tidak melibatkan penghasilan hasil. Dia hanya meningkatkan sahaja. So, di sini ini sangat penting. Jisim itu tidak berubah. Kalau 5 gram kamu guna awal, 5 gram lah di akhir. Kemungkinan yang berubah hanyalah dia punya saiz sahaja ataupun keadaan. Okey, sekarang saya nak awak tengok video sekejap. Okey. Okey, sekejap. Okey, so ini adalah video. Okey, ini video pula untuk saya forwardkan supaya laju
Okay, so untuk kesan mangkin, kita gunakan hidrogen peroksida sebagai bahan di mana kita nak lihat penguraian hidrogen peroksida itu. Apabila hidrogen peroksida itu diuraikan, dia akan membentuk gas oksigen, okey. Dengan kehadiran mangkin, penguraian hidrogen peroksida itu akan lebih cepat. Jadi kita akan lihat kesan kehadiran mangkin okey. So mangkin yang kita guna untuk eksperimen ini adalah mangan 4 oksida So mangan 4 oksida. Okay, so ini semua setting-setting lah. Okay, kita menggunakan kayu uji berbara. Kerana apa? So kita dah tahu konsepnya adalah hidrogen peroksida itu diuraikan akan membentuk gas oksigen So gas oksigen diperlukan untuk pembakaran. So for sure kita akan menggunakan kayu uji berbara. Sekiranya gas oksigen itu hadir, dia akan menyalakan kayu uji yang berbara tersebut. Sebab itu kita perlukan kayu uji untuk kita uji. Okay, so ini prosedur biasalah. Okay, dia tuangkan larutan. Okay, so ingat dia punya follow stepnya tu macam mana diukur. Ini penting untuk awak punya exam amali nanti Okay. Kalau kamu perhatikan setiap kali dia memindahkan larutan, dia menggunakan corong turas. Kan sebab dia tak nak ditumpah keluar daripada mulut tabung uji tersebut Okay, so nampak dia guna penyepit. Okay, kat sini. Okay. Okey, kalau kamu perhatikan tiada apa-apa yang berubah apabila kita masukkan kayu uji berbara dalam tabung uji pertama. Kerana tabung uji pertama tiada sebarang kehadiran mangkin. So sebenarnya reaction itu adalah lambatlah. Okey, so sebab itu oksigen itu masih belum ada. Sebab itu kayu uji berbara itu still macam tu. Okey, untuk tabung uji kedua, kita tambahkan mangan 4 oksida iaitu berperanan sebagai mangkin. So kita lihat apa yang berlaku. Nampak tak? So kamu nampak daripada kayu uji berbara sekarang dah terbentuknya nyalaan api. Kerana apa? Terdapat gas oksigen yang menyalakan kayu uji berbara tersebut. Alright? So tadi adalah kaedah kita mencatatkan. Ingat dalam pencatatan penjadualan data kamu itu penting untuk kamu nyatakan apa yang dimanipulasi dan pemerhatian Okey, so itu adalah eksperimen. Okay, bagaimana kita nak tentukan kehadiran mangkin. Okay, sekejap Okay. Last part Okay, last part adalah di sini saya ada add on. Okay, selain daripada mangan 4 oksida, apakah jenis-jenis lain mangan yang kita mangkin yang kita boleh gunakan? Antaranya adalah kuprum 2 sulfat, juga adalah merupakan sejenis mangkin yang mana ia bertindak balas dengan logam reaktif seperti zinc tindak balas dengan asid. So kita nak mempercepatkan, kita masukkan kuprum 2 sulfat. Yang tadi tu yang kita tengok dekat sini part ni mangan 4 oksida. Dekat sini adalah dia punya persamaan kimia. Kamu tengok hidrogen peroksida itu diuraikan membentuk air dan juga H2O dan juga gas oksigen dekat situ. So gas oksigen itulah yang menyebabkan kayu uji berbara tadi tu menyala. Okey, sebab gas oksigen ini dia membantu pembakaran. Okey, dengan kehadiran mangan dia mempercepatkan penguraiannya. Okey, so yang ni yang lain lah. Ini yang saya kata dalam proses perindustrian. Mangkin digunakan secara meluas. Kerana apa? Tadi, faktor masa. Dengan kehadiran mangkin, kita mempercepatkan dengan secara tak langsung, kita mempercepatkan pembentukan hasil.
So dalam mana-mana bisnes pun kita nak supaya production kita itu cepat. Jadi bila production cepat, maka kita akan cut cost, masa, tenaga, duit dan sebagainya. So ini adalah proses-proses perindustrian yang mana ini kita akan lebih tengok lebih jelas, kita akan belajar dengan secara terperinci setiap satu proses itu nanti. Tapi secara overall, antara perindustrian, sektor perindustrian ada proses haba yang mana besi digunakan untuk menghasilkan gas amonia secara besar-besaran. Proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik di mana dia punya mungkin adalah vanadium 5 oksida. Proses Oswald untuk menghasilkan asid nitrik, platinum yang kita gunakan. Jadi setiap satu proses ataupun satu tindak balas itu dia ada dia punya mangkin-mangkin tersendiri. Jadi ini saya add on. Tiada dalam buku teks kamu, okey, tetapi ada juga pernah keluar dalam peperiksaan, okey. So, saya rasa kelas kita dah habis sampai situ sahaja. Jadi, so seperti mana yang saya kata, kita memang pergi kepada teori-teori itu dahulu. Selepas ini, kita akan masuk kepada soalan-soalan yang berkenaan dengan kadar tindak balas. So, kita akan membincangkan soalan contohnya di dalam modul dan juga saya kemungkinan akan ambil contoh-contoh soalan yang berformat exam, apa yang melibatkan konsep kadar tindak balas. Okey? So, kita dah habis secara teori. Selepas ini, kelas selepas ini kita akan pergi kepada soalan, perbincangan soalan. Jadi, kelas hari ini, okay, seperti mana kelas sebelum ini, make sure kamu buat sedikit mind map atau rumusan berkenaan dengan faktor tersebut. Seperti mana yang saya dah tunjuk, contoh saya buat mind map yang first tadi tu, yang size tadi. Okay, mana saya punya ni? Okay, sekejap ya, saya tunjuk. Dah habis dah kita, jangan risau. Okay, kita tengok dekat mind map ni. So, mind map ini terpulang kepada kamu lah. Sebab kamu yang akan membacanya nanti. Begini contohnya untuk size. Apa dia punya kata kunci? Contoh. Dan dalam slide saya ini ada benda-benda yang saya add on. Okay, so ia akan membantu kamu. Jadi, mana yang kamu rasa penting, add on masuk ke dalam kamu punya notes. Dan juga yang saya suruh kamu kira tadi, yang kepekatan tadi. So, saya minta kamu kira nombor 3, 4 dan 5. Jadi, tolong kira, masukkan sekali dalam nota. Semua dalam nota lah. Okay, so satu lagi saya nak, selepas ini saya akan bagi satu link. So, saya nak kemas kini baiki cara penghantaran kerja. Sebab saya nak satu rekod. Okay, jadi saya akan bagi link nanti. Awak masuk setiap kali penghantaran guna link yang sama. Jadi di situ kamu masuk sahaja semua penghantaran tugas. So saya akan ada kumpulan perekodan tugasan kamu berserta dengan tarikh sekali. Okay? So saya rasa kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada semua yang hadir. Sekejap ya. Saya stop recording. Okay, so itu sahaja. Okay. Sekejap. Saya nak screen record sekejap ya.